Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah saya doakan anda sihat sejahtera. Alhamdulillah, kembali bersama dengan kami Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Pagi ini Alhamdulillah pagi yang indah, pagi Isnin. Jangan ada istilah dengan izin Monday blues ya tuan-tuan puan-puan. Jangan rasa malas-malas, kena segar. Sebab apa? Kita dah baru selesai hujung minggu baru ni. Dan Alhamdulillah sekarang kita mulakan minggu ini, minggu yang baik. Untuk hari ini, hari Isnin 29 November 2021. Bersama dengan saya Da'i Hadari, insya-Allah saya akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan kita pada pagi ini. Di mana Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini kita akan sama-sama dapatkan manfaat perkongsian ilmu berkaitan dengan topik besar kita, ibadah. Yang mana para penonton sekalian, kita akan tumpukan kepada topik kita, tajuk kita hari ini iaitu persoalan imam dan makmum siri pertama. Banyak insya-Allah berkaitan dengan persoalan solat berjemaah, mungkin kita akan tumpukan pada pagi ini. Baiklah para penonton sekalian, bila sebut tentang majlis ilmu, sudah tentulah kita akan bersama dengan ilmuwan kita kan, yang mana akan berkongsi butir-butir mutiara ilmunya insya-Allah. Jadi bersama dengan kita, bersama dengan saya juga iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Doktor, bila sebut tentang imam dan makmum ni, saya yakinlah saya sendiri pun ada banyak persoalan nak tanya Doktor ni. InsyaAllah, dan juga ada para penonton kita tanyakan soalan tu. Cumanya, macam mana nak tanya soalan ni Da'i Hadari? Mudah sahaja para penonton sekalian. Jika ada soalan, anda boleh hubungi kami di talian bebas tol 1-800-881677. Itu dia talian yang anda boleh hubungi. Boleh telefon terus insya-Allah, ataupun boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, selesai saya maklumkan bagaimana cara untuk anda tanyakan soalan. Jadi terus tanyakan soalan insya-Allah, dan jangan lupa untuk kongsikan secara langsung kita juga di Facebook anda masing-masing. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Doktor, sebagai permulaan ataupun pembuka lembaran perbincangan kita pada pagi ini lah, solat berjemaah itu sendiri, apakah hukumnya, dan kita nak tahu juga bagaimana kelebihannya di dalam Islam. Sebab bila kita sebut tentang as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama besar tu. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih pada Da'i Hadari dan seterusnya pada seluruh muslimin dan muslimat yang bersama-sama ditonton dan juga di live di TV3 dan juga di TV9. Yeah. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat bersama-sama pada pagi Isnin ini. Jadi berkenaan dengan hukum solat berjamaah, sebab kita bincang pasal imam dengan makmum, mereka tidak akan bersama kecuali dalam solat Jumaah lah yang kita bincang. Betul. Ada juga mereka bersama di kedai kopi. Tapi itu bukan persoalan kita. Persoalan kita adalah mereka bersama-sama di dalam masjid mendirikan solat berjamaah. Maka di dalam perkara tentang hukum ini, dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i sendiri terbahagi kepada 3 pandangan dalam menentukan hukum solat berjemaah bagi lelaki di masjid ya. Yang mana kumpulan yang pertama ini tercatat dalam kitab Al-Aziz, iaitu Syarah Al-Wajiz oleh Imam Ar-Rafi'i, iaitu kitab yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ya. Yang mana beliau menyatakan bahawa pandangan pertama adalah hukumnya fardu ain. Ini ada sebahagian ulama Syafi'iyah. Yang kedua adalah yang menyatakannya sebagai fardu kifayah, yang mana kalau ada kumpulan yang sudah melakukan, maka yang tergugurlah kewajipan ke atas individu yang lain di dalam kampung dan kawasan tersebut. Dan yang ketiga adalah pandangan yang menyatakan ia adalah sunnah muakkadah, iaitulah satu sunat yang perkara sunat yang dituntut. Dan tidaklah sampai tahap fardu kifayah. Manakala daripada tiga pandangan ini, pandangan yang merupakan pandangan mazhab yang disebut oleh Imam Nawawi adalah fardu kifayah. Itu adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian
dari sudut kita lihat keperluan dan dalil dia, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang pelbagai, antaranya ma min thalathatin fi qaryatin la au fi badwin la tuqamu fihi as-salah illa astahwadha alaihim syaitan. Itulah artinya tidak ada dalam satu perkampungan itu 3 orang, ataupun dalam satu kawasan desa itu 3 orang yang tidak didirikan padanya solat, yang dimaksudkan solat berjamaah, maka kecuali syaitan akan mengambil alih, syaitan akan menguasai kawasan tersebut. Lalu mana-mana kampung yang tidak dimeriahkan dan dimakmurkan dengan solat berjamaah, maka ada risiko akan hilang keberkatan dalam kampung tersebut dan boleh berlaku macam-macam musibah. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan solat berjemaah ini selain daripada kita sebut tadi ia fardu kifayah, maka sudah tentu banyak kelebihan dia. Yang paling popular hadis sahih Bukhari yang menyebutkan bahawa salatul jamaah tafdulu min salatil fadhi, iaitulah solat berjemaah lebih utama daripada solat seorang diri. Ada 2 riwayat, satu sebut bi 25 darajah, 25 kali ganda. Ada satu lagi riwayat sebut bi 27 darajah, 27 kali ganda. Kedua-duanya pun bolehlah. Jadi sebab ada kalanya dalam hadis-hadis Nabawi menyebutkan nombor itu, ada kalanya dia tidaklah, menurut sebahagian ulama, tidaklah spesifik kena nombor itu. Tapi ada kalanya ia adalah nak menunjukkan kelebihan yang berganda-ganda-ganda. Sama juga macam Nabi bertaubat 70 kali. Jadi ada ulama mengatakan bukanlah kita kena kira 70 kali kita istighfar. Betul. Tetapi itu nak menunjukkan banyaknya satu balaghah yang menunjukkan berbilang-bilang yang terlalu banyak, ya. Sama juga dalam Quran ada sebut 70 kali beristighfar, aula tastaghfir, ataupun kamu tidak. Maknanya ada pelbagai pandangan lah. Cuma tak apa, kat sini kita sebut 25 atau 27 tetap adalah terlalu banyak gandaannya itu. Kalau orang yang melabur itu 27 kali ganda itu bukan 100%. Itu bukan 100%. Itu dah besar tu, dah hampir berapa? 270%. Berapa? Lebih daripada 1000%. Betul. Baik, jadi itu adalah yang kedua kelebihan solat berjemaah sehingga mewujudkan imam dan makmum. Yang seterusnya adalah daripada hadis Nabi juga, riwayat Imam Bukhari, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama lail kullah. Sesiapa yang mendirikan solat isya secara berjamaah, lalu dia akan dapat pahala menghidupkan separuh malam. Dan siapa yang bersolat berjemaah subuh, maka dia mendapat pahala solat menghidupkan seluruh malam. Masya Allah. Jadi maknanya manusia ni dalam bab ibadat, Allah bagi kita ihsan, rahmatnya. Kita boleh beribadat lebih daripada 360 hari. Dalam satu tahun. Dan kita boleh beribadat lebih daripada 24 jam dalam satu hari. Sebab kita boleh solat jemaah yang lain-lain dan solat isyak berjemaah. Jadi malam tu kita hidupkan. Campur dengan pahala menghidupkan satu malam, kita dapat 2 malam dalam satu malam. Padahal sebelum kita tidur. Ataupun kalau kita hidupkan juga malam tu, so kita dapat 2 malam. Kita solat subuh dapat separuh malam. Solat isyak dapat 1 malam, dah 1,5 malam. Jadi dalam satu hari, satu malam yang betul-betul, kita boleh dapat lebih daripada 1 malam menghidupkannya melalui fadilat solat berjemaah. Kan? Jadi kerana itu amat rugilah dengan umur kita yang pendek. Kita nak buat amal, kita kena tahu manakah yang tinggi prioritinya. Sebab itulah Allah kata, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Orang yang tidak berilmu, dia akan bergaduh, dia akan buat benda-benda, dia akan bersungguh-sungguh buat benda-benda yang boleh bagus, tapi maknanya jangka masa pendek lah. Pahala kecil sikit lah. Betul sikit lah kan. Jadi macam orang pandai melabur lah. Dia melabur tempat yang besar untung. Dia tak pergi yang kecil-kecil ni. Orang yang tak erti dia pergi yang kecil-kecil. Yang besar dia tak erti. Jadi kita kena tahulah solat jemaah itu adalah salah satu pelaburan yang besar. Betul. Pelaburan yang besar, hebat.
Jadi sama juga macam disebutkan bahawa salatul rajul ma'ar rajul azka minhu. Solat seorang lelaki dengan seorang lain lelaki iaitu berjemaah lebih baik untuk dia, lebih menyucikan hati. Dan wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Kalau solat dia dengan dua orang lelaki lebih ramai, lebih dapat menyucikan jiwa dia daripada dia solat dengan seorang lelaki. Jadi maknanya solat dengan satu orang jemaah kecil lagi bagus daripada seorang. Jemaah lagi besar lagi bagus daripada jemaah kecil. Dan kemudian Nabi kata wa ma kathura fahuwa ahabbu ila Allah azza wajal. Dan kalau lagi ramai lagi bagus, lagi Allah cintakan. Jadi maknanya apa tips untuk dapat cinta Allah? Solat berjemaah dalam jemaah yang paling ramai. Itu kan? Jemaah yang paling ramai. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i ada bincang, kalaulah surau atau masjid berdekatan dengan kita tak ramai, yang jauh sikit ramai, mereka bincang sampai kita kena pergi yang jauh tu. Yang ramai tu? Pergi yang ramai tu. Kecuali kalau kita pergi yang ramai tu, pakat mati surau yang dekat rumah kita. Barulah kita pergi rumah kita. Sampai tahap begitu, nak tunjukkan dapat yang ramai itu lebih utama. Kerana itulah ada orang tanyalah, walaupun belum ditanya lagi. Boleh tak kita solat kat rumah? Berjemaah. Tapi berjemaah. Berjemaah. Jadi menurut Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Aziz Syarh Wal-Jiz tadi, hukumnya harus dan nala fadilatul jamaah disebut oleh beliau. Tetapi lakinna solat solat jamaah fil masjid afdal. Solat di masjid lebih afdal kerana lebih ramai. So kita sebut tadi lebih ramai lebih bagus. Tapi kalau keluarga kita ramai, tapi tak adalah ramai macam masjid kot. Kan? Paling pun 10 orang. Ya, betul. Itu pun macam kecil. Kalau yang besar-besar tak ada sampai 10 orang kot. Jadi macam ada rakan saya seorang, saudara Azlan, dia mungkin dengar kot ni. Dia ada 20 adik-beradik, 20 rasanya. Masya-Allah. Satu ibu, satu bapa. Subhanallah. So jadi yang itu hebatlah tu. Solat surau dia boleh kalah rasanya. Kan? Solat kat rumah saja. Begitulah lebih kurang fadilat solat berjemaah antaranya. Banyak lagi, tapi itulah antara yang kita boleh sebutkan, dan hukumnya fardu kifayah ke atas orang lelaki yang sihat dan tidak terhalang. Jadi kalau wanita tu ada perbincangan lain lah. Okey, gitu. Subhanallah. Terima kasih doktor. Satu gambaran yang kita dah nampak di awal dari sudut pahalanya, dari sudut keberkatannya, penyucian jiwa kita juga bila solat berjemaah. Subhanallah. Dan doktor, saya terdetik bila doktor sebutkan tadi tu, saya terbayang begitu pentingnya solat berjemaah ni. Rasulullah SAW antara perkara pertama yang dilakukan selepas hijrah itu pun adalah membina Masjid Nabawi untuk berjemaah para sahabat di sana. Subhanallah. Sehingga baginda Nabi pun pernah mengatakan hasratnya untuk membakar rumah orang yang boleh solat jemaah dan tidak pergi tapi solat berjemaah. Nak tunjukkan maknanya Nabi nak sangat para sahabat ni, ada umat Islam pergi solat berjemaah. Subhanallah. Itu dia satu ingatan untuk kita juga. Baiklah doktor, kita dah ada soalan daripada sahabat kita di Facebook ni. Mas Ripah Nur Jamain katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Berapakah orang makmum sekurang-kurangnya untuk melaksanakan solat berjemaah bagi mendapat pahala 27 kali ganda? Tadi doktor ada sebut tu. Jadi macam mana pula perkiraan makmumnya? Ada syarat ke nak dapatkan 27 tu? Jadi mudah saja. Dia punya syarat dia mesti sekurang-kurangnya 2 orang. Itulah juga pandangan dalam mazhab Syafi'i. Itu saja. 2 orang. 2 orang yang mana boleh di belakang kita itu adalah kanak-kanak yang mumayyiz. Kita juga dapat pahala jamaah. Cuma yang lagi hebatnya yang ramai-ramai lah. Begitu, sebab tu tadi saya ada sebutkan bahawa Imam Ar-Rafi'i ada menyatakan boleh solat di rumah sekalipun berjamaah dan dapat pahala fadilat berjamaah tersebut, 27 kali ganda tersebut, 25 kali ganda tersebut. Tapi boleh kita katakan dia punya kelebihan 27-25 kali ganda tersebut dengan di masjid adalah berbeza. Tetap berbeza. Tetap berbeza. Dia macam jenama yang sama tapi kualiti yang berbeza lah. Jadi kita ada satu kereta yang mewah satu jenis, katalah kan. Betul. Kereta Bugatti ke. Dia beza yang lama dengan yang baru kan. Jadi yang model lama dengan model baru kan. Jadi lain sikit lah. Baik. Gitulah. Itu dia.
Syarat dia dua orang, ada makmum, ada imam. Itu yang pentingnya. Sebab saya bimbang apabila kita kata boleh dua orang di rumah, kata okay, kita solat Jumaat di rumah je lah. Pakai tak pergilah masjid. Pakai tak pergilah. Jadi itulah masalah dia. Kita nak sebutkan pergi berjemaah di masjid itu Nabi sangat minta kita buat begitu. Jadi kita hanya solat di rumah berjemaah tu bila ada sebab-sebab yang menuntut kita untuk demikian. Yes. Betul. Kalaulah member tu boleh bercakap, entah bila kali terakhir dia kenal kita. Baiklah, Doktor, kita akan rehat seketika. Banyak lagi kita akan bincangkan selepas ini untuk topik kita persoalan imam dan makmum. Jadi kepada anda semua, kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian kerana tak pergi ke mana-mana. Terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pagi Isnin ini 29 November 2021. Tak lama lagi kita masuk Disember, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana target kita? Apakah antara perancangan kita tahun ni dah capai ke belum? Tak apa, ada sebulan lagi. InsyaAllah boleh. Okey, bersama dengan saya Da'i Hadari. Hari ini kita bincangkan topik kita iaitu persoalan imam dan makmum dalam topik besar kita iaitu ibadah. Bersama dengan yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Baik, ada yang tanyakan saya ni, macam mana nak tanya soalan ni? Tolonglah bagi tahu. Mudah sahaja. Hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun boleh terus sahaja di Facebook rasmi kami, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh follow, boleh like kat situ dan juga boleh share, kongsikan secara langsung kita Tanyalah Ustaz TV3. Alright, alhamdulillah dah selesai. Baiklah para penonton sekalian, hari ini kita bersama dengan Dr. Zaharuddin. Baiklah doktor. Tadi doktor ada cerita tentang bagaimana dalam pandangan mazhab Syafi'i ada 3 pandangan lah yang menyatakan fardu ain, fardu kifayah dan juga sunat muakkad. Cumanya saya cuba letakkan diri saya, apa antara perkara yang saya boleh tak pergi ke solat jemaah tu? Apa antara keuzuran yang boleh dijadikan sebagai satu nilaian lah untuk tidak boleh pergi ke solat jemaah tu? Macam mana doktor? Baik, jadi kalau ikut dalam pelbagai mazhab, termasuklah mazhab Syafi'i, dia ada 2 jenis keuzuran yang boleh menjadi excuse lah kepada kita untuk pergi ke masjid. Pengecualian lah. Pengecualian. Yang pertama iaitulah keuzuran umum yang terdiri daripada faktor-faktor yang bukan pada tubuh kita, iaitulah yang pertama hujan lebat, angin kencang, ribut, taufan, ataupun banjir, ataupun jalan yang berlumpur yang boleh mengotorkan, ada bahaya binatang buas, ada bahaya pemberi hutang akan kejar. Sama betul. Oh, dia masuk juga. Ya betul, tapi itu uzur ni lah. Uzur itu. Tapi kita nak sebut ini adalah daripada hadis Nabawi yang mana dalam hadis Sahih Bukhari berlaku pada zaman itu Nabi SAW suruh muazzin, iaitulah Bilal, untuk mengubah sikit ataupun menambah sikit lafaz azan. Iaitulah lepas hayat as-salat al-falah atau sallu ala rihalikum, iaitulah ala sallu fi rihalikum, solatlah kamu di masakinakum, ataupun masakin rihalikum itu maksudnya rumah-rumah kamu. Iaitulah pada ketika hujan dan kesejukan dan ribut, Bilal ataupun muazzin akan melafazkan begitu. Jadi ketika itu ada keuzuran umum kita kata, dan termasuk di zaman kita ini keuzuran umumnya adalah COVID. Wabak penyakit. Yes, betul COVID. COVID ini pada ketika kuat lah, ketika tengah tinggi kes sebagainya itu juga menjadi excuse kepahaman daripada dalil hadis yang Nabi membenarkan solat berjamaah di rumah masing-masing. Maknanya jemaah tak tinggal juga. Di rumah masing-masing. Cuma tak di masjid dan di surau kerana sebab-sebab umum itu. Kemudian ada sebab-sebab khusus. Ada keuzuran yang khusus. Keuzuran yang khusus ini sudah tentulah disebutkan dalam nas, antaranya dalam satu hadis yang dhaif, iaitulah al-khawfu wal marad, iaitulah ketakutan. Ketakutan tu kerana mungkin jalan yang terlalu gelap,
Ini dibayangkan zaman-zaman dahulu yang ialah dia hidup pun di zaman padang pasir, di dalam tempat yang penuh dengan binatang buas, binatang-binatang berbisa, ataupun penyakit pun sama juga sebenarnya. Jadi ketika itu boleh apabila ketakutan kerana hutang tadi saya sebut, jadi bukan dia lari daripada hutang, bukan lari hutang, tapi sebab belum sampai waktu bayar hutang. Ingat kalau kita berhutang belum sampai waktu bayar hutang, kalau pemberi hutang tu asyik kejar kita je, kita boleh terkecuali daripada pergi solat Jumaat. Tapi kalau dah sampai bayar hutang, kita tak boleh lari. Sebabnya Nabi kata matlul ghaniyyu dhulmun. Orang yang boleh bayar hutang tapi tangguh, dia zalim. Dia tu yang zalim. Dia zalim. Apa nama tu, dan disebut juga oleh Nabi yahillu apa nama tu, dia sebut dalam satu hadis, orang-orang yang mampu bayar hutang tapi dia menangguhkan hutang, yuhillu uqubatuhu wa irduhu, maka halal ke atasnya diterima penalti. Dikenakan denda. Denda bukan bentuk duit, tapi denda oleh pihak pemerintah kerana kegagalan ataupun kecuaiannya itu. Tapi kalau dia tak mampu, maka dia kena bincanglah dengan pemberi hutang tu. Jadi jangan jadi situasi yang dalam bab tak pergi solat Jumaat ni bukanlah yang dah mampu bayar tapi tak nak bayar tapi ini belum sampai lah, ataupun orang tu duk bully dia sebagainya kan. Itu barulah. Jadi kemudian kita nak sebutkan termasuk juga keuzuran yang khas ini, orang-orang yang ada penyakit contohnya di zaman bukan Covid, dia mempunyai penyakit bau nafas yang busuk atau mulut yang busuk, ataupun dia boleh lepas makan tadi, dia tak tahu makanan dia itu membawa bau mulut yang kuat. Sebabnya Nabi kata man akala thauman aw basalan falyatazil masajidana hadhi. Siapa makan bawang putih, bawang merah, jauhilah masjid kami. Jadi bukan bawang putih, bawang merah yang dah jadi lauk campur dengan kari semua, bukan. Ini bawang putih, bawang merah yang macam makan dengan sate tu, kita duk cucuk sate, cucuk barang yang mentah tu, gap. Itu bau dia kuat. Itu yang sekali bila keluar angin dia tu bau tu kan. Betul. Tapi zaman Nabi dia tak ada durian. Petai tak ada. So jadi sekarang ni petai ke durian ke, dia masuk dalam kategori bawang yang makanan yang berbau kuat. Termasuklah juga rokok. Bau kuat mulut. Orang merokok dia tak rasa kuat bau apa-apa, tapi orang tak merokok, ya Allah, baju dia bau rokok, rumah dia, katil dia bau rokok, dia bau rokok kan. Jadi atas sebab itu tapi di zaman kita hari ini, kita dibenarkan solat berjamaah dengan pakai mask. Maka bila boleh pakai mask, bau-bau itu dah tak timbullah. Sebab kita sedia akan menderita dengan bau itu. Sebab kita pakai mask, kita baca, bau kau tahu, wangi tak wangi kau punya nafas kan. Tapi maknanya tak ada dah. Keuzuran khas itu tiadalah ketika waktu Covid ini. Jadi itulah antara, dan juga satu lagi keuzuran yang khas, katalah dalam perjalanan tu tiba-tiba sakit perut. Baik. Sakit perut, nak buang air besar. Nanti ketinggalan solat jemaah. Nak teruskan pergi ataupun nak pergi buang air besar. Kalau buang air kecil tu mungkin pantas sikit. Kan? Tapi kalau buang air besar ni dia makan masa lah. Makan masa. So ketika itu juga disebutkan oleh dalam hadis Nabi pun ada sebut la salata bihadrati ta'am. Tidak perlu kita pergi solat jemaah dalam keadaan kita lapar sangat. Lapar sangat, makanan kat depan ni. Orang lapar sangat ni, perut geruk-geruk, orang duk hidang balik. Nak solat jemaah ni. Solat jemaah ke masjid ni. Nak makan dulu ke nak pergi solat jemaah? Makan dulu. Habis tinggal solat jemaah tak apa, pergi kemudian ada jemaah kedua rasanya kan. Yang kedua, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan yang kedua jangan kerana dia menahan buang air besar atau buang air kecil. So jadi itu adalah sebab keuzuran yang khusus. Sebab kadang-kadang kita pergi ke surau, kita belum pergi, kita nak keluar, kita alah perut dah memulai kan. Jadi ketika itu kalau pergi memang terlambatlah. Jadi ketika itu dapat keuzuran yang khas. Wallahualam, itulah antara keuzuran-keuzurannya. Tapi itu secara tak sengaja lah doktor kan? Bukanlah sengaja kan. Bukan sengaja pula doktor. Setiap kali nak solat jemaah, time tu lah sakit perut. Memang itu bukan macam tu lah doktor. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang ni doktor kita ada pemanggil talian. Kita ada Puan Norini Abdul Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat puannya. Okey, baik. Mungkin ada soalan nak ditanyakan kepada doktor? Okey, ada. Silakan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya bab sembahyang lah. Jika kita tengah sembahyang,
cicak jatuh di atas kepala orang latar. Orang latar itu terkejut sambil melatah kata-kata yang kurang manis, contoh mencarut. Soalan saya, adakah sembahyangnya batal atau tidak? Itu saja. Itu saja, doktor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Puan Norini dari Ipoh, Perak, doktor. Artinya latah. Itulah bila terlatah tu macam-macam dia sebutnya. Kadang tu imam pun terkejut kan. Macam mana tu, doktor? Adakah ia sah kerana latah? Baik, jadi kalau dia melatah, sebab melatah ni dia bukan disengajakan. Jadi apa-apa saja perkara dalam kita solat yang pergerakan yang tidak disengajakan, maka ia ada perkataan yang tidak disengajakan. Macam kita terbersin. Kita bukan boleh tahan nak bersin. Bila dia bersin dia kuat bunyi dia kan. So jadi tidak membatalkan solat, tidak membatalkan solat. Jadi sama juga bila kita melatah tadi, pada pandangan saya lah, jadi kita menyebut perkataan yang teruk dan seumpamanya ataupun tak teruk pun, tapi kita bukan bercakap di dalam solat dengan manusia. Tak. Yang membatalkan solat tadi ni, yang dalam satu hadis sebut bahawa apabila kita bercakap dengan manusia ataupun dia bukan dalam solat itu adalah fihi tasbih wa takbir wa doa, maka tak boleh ada kalam manusiawi dengan cakap dengan orang. Tapi telatah tu bukan cakap dengan orang. Dia tak sengaja terkeluar. Jadi bagi saya itu adalah keuzuran yang dimaafkan. Keuzuran dimaafkan. Tapi doktor, sebut perkataan yang tak elok macam mana, doktor? Dia sebut perkataan tak elok tu dalam keadaan tak sedar lah. Dalam keadaan tak sedar. Dia rufi'al qalam an ummati al khata'i wan nisyan wa mastukri wa anhu kan. Dalam hadis Nabi dia angkat kalam, tidak dituliskan baginya apa-apa kalau dia dipaksa, dia lupa. Jadi itu dalam keadaan dia tidak sengaja. Jadi tidak ada taklif kepada kata-kata yang kesat itu. Tidak ada taklif dan tidak membatalkan kerana dia tidak bercakap dengan manusia. Baik. Kan? Jadi kalau dia nak ihtiyat, dia nak terus berhenti sebab dia tengah berlompat-lompat sampai ke belakang pula, yang itu lain cerita lah. Itulah cerita lah. Kalau dia berlompat-lompat sampai belakang, berlari sampai ke belakang tu, berhenti je lah solat balik kan. Itulah dia. Begitu. Okey, semoga Puan Norini mendapat jawapan, alhamdulillah, dan juga para penonton juga. Baiklah doktor, banyak lagi saya nak tanyakan. Ini termasuklah berkaitan dengan kanak-kanak kejap lagi. Boleh doktor ya? Boleh. Jadi kepada anda semua, terus bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini. Segala persoalan akan ada jawapannya. Jangan risau, jangan pening-pening. Semuanya ada dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini persoalan berkaitan dengan ibadah, iaitu berkaitan dengan imam dan makmum. Segalanya ada jawapannya bersama dengan yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Kita bincangkan tentang persoalan imam dan makmum, topik besar kita ibadah. Baiklah para penonton sekalian, terus tanyakan soalan, tinggalkan soalan anda di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah kejap lagi, sebentar lagi saya akan bawakan soalan-soalan anda itu untuk ditanyakan kepada doktor. Baiklah doktor, sebelum saya nak tanyakan soalan berkaitan dengan pengalaman saya lah waktu saya kecil dulu, mewakili para penonton juga di luar sana, ada mungkin bagus jika dihuraikan ini terlebih dahulu, iaitu Alshal di Facebook kita katanya, Assalamualaikum Ustaz Zandra. Waalaikumsalam. Apakah syarat-syarat sah untuk solat berjemaah? Kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan jarak antara imam dan makmum? Jaraknya jauh mana tu? Silakan doktor. Baik, untuk jawapan syarat sah salat berjemaah ini, jawapan yang pertama, semua syarat-syarat sah solat biasa adalah syarat sah solat berjemaah. Iaitulah aqil, baligh, lepas tu Islam, masuk waktu, menghadap kiblat dan seumpamanya. Itu semua terpakai untuk solat jemaah. Cuma tambahan untuk solat berjemaah ada banyak juga. Yang pertama, maknanya imam itu adalah orang Islam yang berakal. Jadi dia ada syarat sah solat berjemaah ni, ada kaitan dengan imam, ada kaitan dengan makmum, ada kaitan dengan jumlah orang tadi kita dah sebut kan. Jadi imam tu mestilah aqil, baligh, kemudian Islam
Jadi yang seterusnya syarat yang lainnya iaitulah kita bersatu tempat dengan imam. Itu yang tiga lah contoh. Yang tiga disebut bersatu tempat iaitulah berada di satu tempat lah, dekat masjid ataupun dekat satu tanah lapang. Jadi bukan tak bolehlah secara langsung di Instagram, tak boleh lah. Tak boleh. Dia tak boleh di tempat yang berbeza. Ber-IG live dia tak boleh. Tak boleh. Dia kena berada di satu tempat secara satu lokasi. fizikal. Di fizikal. Maknanya kalau Imam Masjidil Haram kat televisyen kita tak boleh lah. Okey. Baik, yang seterusnya mestilah selepas itu kita tidak mendahului imam dalam perbuatan. Itu syarat dia. Jadi kalau kita mendahului imam dalam perbuatan dia, maka kita hilanglah dapat jamaah itu, sebab innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya Nabi kata dijadikan imam itu untuk kita ikut. Jadi kalau kita jadi token di depan pula, tak jadi tak jadi salat Jumaat. Tak jadi salat Jumaat lah. Kemudian selepas itu apa lagi syarat-syaratnya adalah kita sebut tadi setempat yang sama, kemudian tidak mendahului imam daripada perbuatannya. Dan juga termasuklah kita pastikan ada niatul iqtida. Yang seterusnya iaitulah kita pastikan makmuman lillahi ta'ala itu, kita ikut dia. Jadi kalau kita tak niat ikut dia, ataupun orang yang ikut kemudian dia niat putuskan ikutan, maka putus. Mufarakah namanya. Jadi kalau kita kena kena niatkan kita ikut dia. Seawal-awal masa takbiratul ihram. Jadi imam perlu tak niat jadi imam, itu ada khilaf. Sebahagian kata tak perlu sebab dia automatik, sebahagian kata dia perlu, itulah ketika dia takbiratul ihram juga, ketika itu dia terus dapat. Kalau dia tak niat imam, dia tetap dapat, dia tetap jadi imam. Solat jemaah tu sah. Tapi dia tu imam tu tak dapat fadilat solat jemaah sehinggalah dia berniat jadi imam. Baik. Jadi macam kita tengah solat contohnya, ada orang tepuk kita jadi makmum, dia dapat dah solat jemaah, kita terlupa nak niat jadi imam, kita dok khusyuk sangat ke apa benda tak tahulah kan. Jadi kita tak dapat fadilat solat jemaah walaupun solat jemaah sedang berlaku. Jadi kita niat lepas tu kita dah jauh sikit buat kita niat jadi imam, dapatlah pahala, start daripada situ. Jadi start dapat fadilat tu, tapi solat jemaah tu sudah ada. Itu imam dia special. Makmum dia kena niat dulu, niatul iqtida, iaitu ikut. Yang keseluruhnya syarat sah untuk solat jemaah, kita mesti ikut imam solat yang sama bentuk solat tu. Jadi kalau kita solat Zuhur, kita ikut jadi makmum orang solat jenazah, tak boleh. Sebab solat jenazah ni dia tak ada rakaat, dia tak ada rukuk, dia tak ada rukuk. So tak boleh lah. Okey, jadi dia mesti sama. Jadi tapi kalau orang tu solat Zuhur, kita solat subuh, boleh. Sebab dia nazam, itulah dia punya susunan solat tu sama. Cuma rakaat lain. Bila rakaat lain, kita qada lah contoh kan. Kita qada solat subuh gajah, jadi solat Zuhur. Jauh sangat tu contoh. Jadi bila kita solat qada, dia pergi dekat masjid, dalam buat kat rumah kan. Jadi imam solat Zuhur, kita habis dua, kita mufarakah. Baik. Jadi ada pendapat lain kata kita tak payah mufarakah. Kita habis tasyahud, kita duduk relax duduk situ. Jangan keluar solat lagi. Dia ada dua cara dalam mazhab Syafi'i. Kita mufarakah, kita bagi salam lepas habis, ataupun kita duduk dulu, tunggu imam tu sampai tasyahud akhir semua, misalnya kita pun salam dengan imam. Boleh dua-dua. Boleh cara macam tu. Boleh juga dua-dua. Tapi maknanya yang penting kat sini solat yang sama, bukan solat jenazah kat depan. Begitu juga kalau kita solat tadi, yang solat kita kurang dia panjang. Ada juga solat kita solat kita solat asar. Kita solat asar. Okey, kita solat Zuhur, dia solat asar sama, 4-4 tak ada masalah. Dia kalau kita solat Maghrib, dia solat Isyak. Dia solat Isyak. So tak cukup. Ataupun sebaliknya. Kita solat asar, dia solat Maghrib. Imam 3 rakaat habis dah. Kita tak habis lagi, 4. Macam mana tu? Maka dia habis bagi salam, kita bangkit, sambung satu. Itu adalah kaedah dia. Baik, jadi apa lagi seterusnya? Saya rasa itulah antaranya. Syarat sahnya, yang lain tak ada apa dah. Jarak antara imam dan makmum.
Jarak antara imam dengan makmum ini kalau ikut dalam mazhab Syafi'i disebutkan dalam bahasa Malaysianya 50 cm, jangan lebih. Oh. Dia sebut 3 zira'. Tak boleh terlalu jauh lah. Tak boleh jauh. 50 cm, 30 ingat pembaris 30 cm tu 50 macam ni lah. Iaitulah dengan imam dengan makmum. Selepas tolak dia punya tempat sujud lah. Kan kalau dekat sangat kan tak boleh sujud pula kan, sujud kat belakang imam. Ya, betul. Itu solat jenazah. So itulah dia daripada ke belakang dan juga ke tepi. Sama juga. Jadi sebab itu kalau dalam saf tu pula dalam semua mazhab juga mensyaratkan rapat. Cuma ikhtilaf, berbeza pendapat menentukan tahap rapat. Dalam mazhab Syafi'i maknanya paling jangan cukup satu jengkal tu okey dah. Maknanya rapat dah tu. Jangan lebih daripada satu jengkal. Kaki kanan orang sini dengan kaki kiri orang sini. Ada mazhab yang mensyaratkan untuk sentuh kaki. Sentuh terus. Makmum antara makmum tu. Yes, itu lebih baik. Kalau lebih daripada satu jengkal, ada disebutkan ada gangguan syaitan akan menjadikan was-was kepada kita, dia akan duduk tengah. Tapi dalam keadaan COVID, bukan sejengkal tu. 2 meter. 1 meter, 2 meter. Itu dalam keadaan kira-kiranya masyaqqah wa darurat. Darurat dalam keadaan macam kita ni lah. Jengkal kan. Pakai mask lagi kan. Jadi dibolehkan dalam keadaan begitu. Tapi kita sentiasa berharap agar kejarakan yang dalam solat berjemaah ini dapat dirapatkan semula. Kerana dalam kapal terbang boleh rapat. Betul kan? Dalam kapal terbang boleh rapat. Jadi di pasar raya boleh rapat. Yalah. Di beratur-beratur dekat pasar raya boleh rapat. So, di stadium pun sekarang alhamdulillah stadium boleh rapat. Awak masjid ni taat sangat kan. So jadi saya ingat Mufti Johor tak salah saya sebut insya-Allah dalam Januari tahun depan mungkin di sana dah akan rapat, dan demikian juga saya dengar di Fatwa Pelih juga sudah membincangkan untuk membolehkan rapat khususnya di kawasan masjid-masjid di kawasan yang hijau. Maksudnya yang kurang kes diboleh untuk rapat. Dan perkara ini telah dibawa kepada tuanku Raja Pelih rasanya tapi tak tahulah keluar nanti lah. Tunggulah sebab ketua agama di negeri adalah sultan Raja. Jadi itulah seringkasnya maknanya jarak di antara imam dengan makmum. Kecuali kalau makmum itu perempuan yang bukan mahram dia. Maknanya jangan pula dekat sangat tapi yang penting perempuan dekat belakang. Lelaki kalau makmum seorang dia dekat belah kanan. Okey doktor, yang itu kita akan cerita macam mana antara wanita dengan lelaki pula insya-Allah sekejap lagi. Cuma doktor, pemanggil sekarang ni kita ada Kak Yat Nurhayati Ismail di talian. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam Da'i Hadari. Sihat ke? Alhamdulillah, bawa balik pada kampung. Amboi seronok tu, bawa balik pada kampung. Alhamdulillah. Okey Kak Yat, ada soalan untuk Dr. Zaharuddin? Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yat nak tanya, yang manakah lebih baik, sama ada kita berwuduk di rumah atau kita berwuduk di masjid dan surau? Dan soalan kedua Kak Yat, terkadang bila kita sampai di surau, ada yang memilih untuk duduk di saf yang dia biasa duduk. Jadi dia bila kita sampai lewat, dia suruh kita ke depan. Jadi apakah adab yang terbaik? Dah main cop lah ni. Okey. Ya, itu saja soalan Kak Yat. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Yang pertama tentang wuduk. Persoalan wuduk dari rumah ataupun biasakan ambil di tempat untuk solat lah, iaitu di masjid atau surau. Yang keduanya, siap cop tempat tu. Okey ke tidak dalam Islam? Silakan doktor. Baik, sudah tentulah jawapan yang pertama saya kira agak obvious. Ambil wuduk di rumah adalah terlebih baik. Kerana setiap langkah kita dalam keadaan berwuduk daripada rumah lebih fadilat daripada kita tidak berwuduk. Baik. Jadi al-masyu ilal masjid itu adalah salah satu sunnah, berjalan kaki ke masjid. Tapi janganlah sampai dah terlambat, orang dah habis solat, masjid dah kosong kan. Nak kena jalan kaki sangat kan. Jadi sebenarnya kalau tanya saya berpendapat bahawa jalan kaki itu juga terpakai untuk naik kereta. Jadi pusingan tayar itu dapat kita pahalanya. Allah SWT akan kira ganjaran pahala. Jadi kalau kita kata jalan kaki itu mujahadahnya lebih penat, tapi naik kereta pun penat juga membayar minyaknya. Penat juga. Berbasikal pun penat juga mengayuhnya. Jadi dia semua pada hukum berjalan.
usaha untuk ke berjalan. tempat Jadi solat tak tu. semestinya kita literally berjalan kaki sampai berpeluh-peluh, tak selesa sampai kat masjid tu apa kita peletih kan. Jadi sebab Nabi tak anjurkan kita bila pergi solat berjemaah, Nabi kata alaikumus sakinah wal wiqar. Hendaklah kamu pergi ke solat jemaah itu dalam keadaan relax, tenang. Dan jadi supaya kalau khusyuk. Jadi kalau kita nak berjalan kaki boleh, tapi kena sangat awal. Kan, supaya kita tak ada tergesa-gesa berlari-lari, lepas tu peluh belum reda lagi kan. Jadi kena fikirkan benda-benda seumpama ini. Itu soalan pertama. Yang kedua tadi apa dia? Tempat bagaimana dah dicup, dah diambil oleh setengah individu, kemudian tak bagi pula kita ambil tempat duduk dia. Okey, ini kita bincang dalam keadaan normal bukan COVID semua. Dalam keadaan normal sudah tentulah saf pertama adalah yang terbaik. Sampai disebut dalam hadis Nabi, kalau kamu tahu fadilat saf pertama, maka kamu akan buat cabutan bertuah lah. Ataupun kamu pertama kamu akan merangkak nak pergi ke masjid. Sanggup merangkak kalau kamu tahu fadilat solat jemaah. Lepas tu kalau kamu tahu fadilat duduk solat saf yang hadapan sekali, maka kamu sanggup untuk macam bertaruh lah. Macam itu. Nak tunjuk hebatnya saf yang pertama. Tetapi dalam keadaan COVID, dia mengubah beberapa perkara. Jadi kadang-kadang kita adalah orang yang agak tinggi risiko. So kita tak nak duduk di saf yang depan sebab saf depan tu dia agak tertutup. So kita suka duduk di belakang-belakang, di tepi-tepi, luar-luar. Kita dapat udara yang kita anggap circulation, bukan segar. Circulation dia lagi bagus. Jadi kadang-kadang begitu tidak ada masalah. Jadi sebab ni kita kena faham dalam keadaan krisis, Islam sangat fleksibel. Sebab tu solat berjemaah dalam krisis semasa perang, ada solatul khauf. Ada solat ketika ketakutan, ketika berperang. So ada adab dia berbeza, kaedah dia. Saja sebab tu ada yang menunggu, ada yang masuk kemudian macam-macam lah. Jadi sama dah kita dalam keadaan krisis, kita berperang dengan COVID, coronavirus. So jadi pada ketika itu kita meraihkan keperluan individu tadi, dia nak pergi solat tapi dia bawa jadah sendiri kan. Lepas tu dia nak duduk dekat luar. Tapi kalau saja-saja tak mau duduk depan, kau pergi duduk depan, aku suka duduk belakang. Jadi ini tidak dibenarkan. Tak boleh sebab yang depan itu ada lebih besar fadilat. Ada setengah orang dia nak mendahulukan orang tua. Kan kalau dalam keadaan biasa dia sampai dia nampak kosong depan, sila cik kononnya kan sila pula. Jadi sebenarnya tak payah sila kan, you pergi kan. Jadi patutnya siapa cepat dia dapat. Tapi bila mana orang umat kita semakin tak faham kelebihan, dia ikram orang pula, dia mendahulukan orang, silakan. Padahal yang itu kita kena rebut. Jadi bukan kita duk push kat orang. Jadi kadang-kadang kecuali kalau belakang imam kosong. Kat belakang imam kosong, kita kata sila. Orang tu kata sila. Sebab apa? Yang ini perlu orang yang bagus duduk belakang imam. Sebab apa-apa berlaku dia akan menggantikan imam. Jadi kalau dia push orang, kerana dia tahu aku baca memang kantoi kan. So jadi okey, boleh. Ketika itu dia jangan duduk belakang imam. Sebab nanti kalau imam terkentut, imam akan cari ganti yang paling dekat. Takkan imam lah. Imam takkan nak pergi mana tu imam second ni belakang. Dia tunjuk belakang tak boleh. Ataupun tunjuk tepi tu je tak boleh sebab dia jalan payah nanti. Kan dia kat tepi surau tu dia nak jalan ke depan, lepas tu dia jalan macam ketam. Kan, jadi jalan macam ketam kena tahan pula dekat makmum macam ni. Jangan lalu depan aku kan. Jadi parah tuan-tuan. So jadi sebab tu imam yang belakang sekali. So dia belakang sekali dia tak boleh kata aku tak boleh dia buat macam ni pula tak boleh. Dia kena sambut segera. Kena terus jalan ke depan lah menggantikan imam. Jalan ke depan, menyapak ke depan. Begitu keadaan dia. Sebab tu imam di belakang tu boleh. Tapi tak boleh nak sengaja-sengaja ada tempat cop saya nak suka tempat ni. Kerana malah dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab mazhab Syafi'i ada menyebutkan tidak digalakkan kita solat sunat di tempat kita solat fardu. Kan? Kita solat fardu ni dekat corner ni. Kita solat sunat jangan solat situ, solat tempat lain. Alihkan sikit. Sama juga imam solat jadi fardu sini, solat tempat lain sikit, tepi sikit. Itu sebenarnya ada dia punya perbincangan dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Ar-Rafi'i juga ada sebut. Maka digalakkan, disunatkan untuk ataupun digalakkan untuk di tempat yang lain.
Baik. Jadi jangan duk cup-cup sangatlah. Tak perlulah cucuk lah ya, doktor. Yes. Sebab lagi banyak tempat kita pergi, bukan lagi banyak isteri, bukan. tapi itu makan ni. tapi lebih banyak tempat akan menjadi saksi kepada peribadatan kita. Sebab tu macam kita raya, betul, kita pergi kot jalan lain, balik kot jalan lain. Sebab lagi banyak orang boleh kita sapa, lagi banyak alam yang boleh kita sapa. Macam tu ya. Itulah. Kalau budak-budak lagi banyak duit raya. Okey doktor. Ini soalan yang saya rasa mewakili para penonton sekalian lah. Tapi sekejap lagi jawapannya. Saya masa kecil dulu doktor, bila dapat hafal tabat yada, dapat hafal qul ya ayyuhal kafirun, teringin jadi imam. Tapi masa tu kecil lagi. Ada pula cakap, hadari, mana boleh budak kecil katanya. Kena tunggu balik dulu. Adakah benar? Walaupun bacaan tu dah okey. Kejap lagi doktor ya. Baik, kalau anda nak tahu jawapannya, sekejap sahaja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Setiap hari kita pasti berdepan dengan pelbagai permasalahan ataupun persoalan yang membelenggu fikiran kita. Dan jangan risau kerana segala jawapan dan penyelesaiannya ada dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terutamanya berkaitan dengan hal ehwal agama. Dan hari ini kita sangat bertuah kerana topik ibadah, persoalan berkaitan dengan imam dan makmum. Kita dapatkan jawapan daripada yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Alhamdulillah. Baiklah doktor. Tadi sebelum kita rehat, saya ada tinggalkan satu soalan lah, di mana saya bahasakan diri saya. Boleh hafal tabat yada sikit, qul ya ayyuhal kafirun, dah tasmik dah ni. Lepas tu nak try jadi imam. Tiba-tiba ada pula jemaah kata, tak boleh dek, adik ni kecil lagi, belum balik. Jadi adakah benar sedemikian rupa kena tunggu balik dulu walaupun bacaan dah okey? Kemudian yang kedua, soalan saya, bagaimanakah kedudukan jemaah kanak-kanak? Silakan doktor. Baik, alhamdulillah, kanak-kanak yang dia ada dua jenis. Satu, dia sudah mumayyiz tetapi belum baligh. Mumayyiz maknanya dia sudah boleh mengenal baik dan buruk yang biasa-biasalah. Dia tak makan arang batu, dia tak makan kaca, dia tak makan najis kan. Dia dah retilah. Kiranya berapa umur Kalau katalah dia umurnya, kalau lelaki katalah biasa balik dalam umur 9 tahun kan. Dia mimpilah balik tu, maknanya mimpi basah. Jadi umur 8 tahun tu ada yang dah ngapal Quran sebanyak sedikit sebanyak kan. Jadi ikut 3 mazhab, iaitulah mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, jumhur mereka, iaitulah majoriti dari ulama mereka mengatakan tak boleh anak-anak yang mumayyiz sebelum balik untuk menjadi imam kepada solat berjemaah. Walau bagaimanapun ada di kalangan ulama mazhab Maliki dan Hanafi dan yang mengatakan boleh. Yang mana itulah dia pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i, kanak-kanak yang mumayyiz, baik bacaan dia, boleh menjadi imam sah, berbanding pendapat yang tadi. Tetapi berdasarkan kepada beberapa nas yang ada disebut dalam Sunanul Kubra oleh Imam Al-Baihaqi. Yang pertama sekali, yang mana daripada satu Amru bin Salamah, ketika itu berusia 7 tahun, dia dah belajar solat semua dan dia telah ditolak oleh para sahabat untuk menjadi imam. Jadi dalam riwayat Al-Bahaqi ini menunjukkan kanak-kanak yang belum baligh boleh menjadi imam. Walau bagaimanapun mereka yang tak membolehkan, mereka pegang kepada satu hadis mauquf daripada Ibnu Abbas, mengatakan bahawa seorang kanak-kanak yang tidak mengimamkan solat, iaitulah menjadi imam sehingga dia mimpi, mimpi basah, itu baligh. Jadi ketika itu tengoklah, kalau kita di Malaysia dengan mazhab Syafi'i, maka haruslah budak-budak anak-anak yang masih belum baligh untuk menjadi imam. Tapi dengan syarat bacaannya lebih baik daripada orang tua lah. Kan, jadi orang tua kalau dia yang baik, lebih baik orang tua. Sebab dalam mazhab Syafi'i ada tingkatan bagi imam-imam untuk menjadi imam. Kalau dia orang dewasa sekalipun, kalau aqra'uhum bis sunnah atau aqra'uhum bil Quran, iaitu yang paling
yang paling bagus bacaan Quran dia. Kalau setara, siapa yang lebih baik pasal sunnah? Kalau setara, siapa yang lebih tua? Kalau setara, banyak setara ni. Quran yang hafal sama, hadis sama. Tingkatan-tingkatan. Payah nak cari ni. Quran sama, hadis sama, umur pun sama kan. Apa lagi nak tengok? Dalam mazhab Syafi'i disebut, tengok apa tahu? Siapa yang lebih handsome? Betul. Dalam kitab Al-Aziz Syarhul Bajiz. Dikira juga. Siapa yang lebih tampan? Kalau sama tampan, sudah. Sama tampan kan? Susah tu. Susah. Siapa lagi? Siapa pakaian yang lebih bersih dan lebih kemah? Jadi itu cara untuk jadi imam. Jadi kalaulah kanak-kanak, banyaklah tewas ni tu kan. Jadi umur pun kalah dah. Kan? Mestilah. Kalau bacaan mungkin anak-anak lebih baik, tapi masalah dia anak-anak ni mungkin umur kurang. Tapi bacaan dia bacaan Quran dia lebih bagus daripada orang tua-tua ni, sebab orang tua-tua ni lidah dah keras dah. Kan baca Al-Fatihah pun tak apa nak kemah. Kan? Jadi saya pernah lah ada beberapa surau dululah dekat luar negara ada imam baca tak kemas. Terpaksa saya pergi cari surau yang lain lebih jauh sebab tak puas hati baca imam ni. Kan, jadi tegur orang tua marah pula kan, penting. Itulah masalah kan. Jadi tapi dia lidah dia tak boleh sebut beberapa huruf. Jadi tak cantik bunyi dia kan. Jadi patutnya siapa jadi imam kena sedar diri. Sebab kalau orang tegur, kamu marah, kamu perlu tahsinkan bacaan lah. Perlu. Jadi termasuk ustaz-ustaz, tak semua ustaz-ustaz baca bacaan di Quran dia bagus tau. Tak percaya, tanyalah ustaz dulu. Ada imam, ada ustaz-ustaz duk baca Quran tu kan. Boleh dengar lah. So jadi saya ingat maknanya kena faham. Ada ustaz dia memang dia tak boleh, lidah dia tak boleh kan. Dia macam mana? Jadi kan itu kena sedar siapa yang menjadi imam, siapa yang tak menjadi imam. Itu jawapan dia. Itu dia. Bukan senang tanggungjawab tu, doktor, yang besar tanggungjawab. Ya, betul. Okey, yelah bila sebut tentang tampan tu, saya rasa habislah saya kalau dibandingkan Dr. Zaharuddin. Baik doktor, kedudukan tu macam mana kanak-kanak, jika makmum kanak-kanak tu, adakah tak boleh duduk bersama dengan yang dewasa, kena letak di belakang? Kalau dalam mazhab Syafi'i benar, dalam mazhab Syafi'i memang susunan dia adalah orang dewasa, imam, orang dewasa lelaki, kemudian diletakkan kanak-kanak di satu saf di belakangnya, dan kemudian perempuan di belakangnya. Jadi begitu. Tetapi menurut Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Aziz Syarhul Bajiz tadi, Imam Rafi'i imam yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia kata ada qaul, ada daripada ashabul wujuh. Dalam mazhab Syafi'i ni kalau sebut ashabul wujuh, maknanya ada imam mujtahid dalam mazhab. Dia macam Imam Ghazali, Imam Al-Qaffal, ni ashabul wujuh. Ada yang berpendapat elok diletakkan kanak-kanak di setiap dua lelaki dewasa. Yes. Okey. So jadi dua lelaki kanak-kanak, dua lelaki kanak, supaya kanak-kanak ini boleh terkawal dan boleh diajar solat yang betulnya oleh orang dewasa itu. Jadi pandangan peribadi saya, berpengalaman kita hidup di Malaysia ini, saya lihat pandangan ni baik juga. Sebab bila kanak-kanak kita letak dia semua di satu saf di belakang, dia sama-sama dia main, dia berpesta lah. Dia pijak kaki tu, pijak kaki dia tolak kawan tu. Jadi bising. Dia tak belajar, dia jadikan surau tu tempat bermain lah. Kan jadi okeylah tu, tapi maknanya ganggu orang solat. Jadi kalau kita buat pandangan mazhab Syafi'iyah ashabul wujuh ini, iaitu letak kanak-kanak di celah, itu juga adalah sangat baik. Walaupun ada mengatakan kanak-kanak ni tak sunat lagi, ustaz, dia kata. Jadi tak terputus ke saf. Tak terputus. So jadi dia terputus saf bila jaraknya salah. Bila jaraknya salah, jaraknya boleh terputus di kata saf itu kalau bukan di masjid. Kalau di tempat bukan masjid, maka tak boleh terputus saf, maka tak boleh lebih 50 cm. Baik, itu kalau bukan di masjid. Kalau di masjid, semua masjid itu adalah boleh solat berjemaah. Macam kita solat berjemaah dekat Masjid Nabawi, imam duduk kat depan, kita kat luar lagi. Kita dekat belakang. Saf tak ada ni, tapi kita dapat solat jemaah. Sebab dia kawasan dia kawasan tu, dalam masjid tu juga. Masjid tu. Jadi jemaah tu dapat, tapi orang kata putus saf. So jadi putus saf itu sebab apa? Sebab kanak-kanak tu bukan manusia ke? Sebab ada kanak-kanak tu menanggung najis ke? Dia penanggung, kalau dia ada menanggung najis sebab dia ada belum sunat, dia tidak ditanggung oleh siapa-siapa. So jadi bagi saya, dia tu kalau kita kata kita solat ada tiang, adakah putus saf? Tidak. Kan? Ni ada jemaah, ni ada tiang. Tak putus saf. Kan? Jadi
takkanlah kanak-kanak tu teruk lagi daripada tiang. so jadi dia bagi saya dia tidaklah putus saf. Kan jadi dan ada juga pandangan mazhab Syafi'i yang mengharuskan jadi pada kali ketiga itu lihatlah keperluan di daerah tersebut. Nak buat disah di belakang pun boleh. Dan ada juga kalau mazhab lain ada yang kata kalau kanak-kanak tu dia datang awal, dia berhak untuk duduk depan. Tak berhaklah kita untuk suruh dia duduk belakang sebab dia pun nak pahala juga. Kan penat-penat dia datang awal nak dapat sepah, siap kata, kamu pergi belakang. Oh, penat-penat dia datang, dia pun putus asa lah, tak nak lah datang surau dah. Tak nak datang awal lah, lepas ni jadi macam siap ke datang lambat. Jadi gitu kita kena faham dia punya senario dia. Wallahualam. Betul lah doktor, pengalaman saya dulu masa saya kecil-kecil dulu, bila duduk belakang sama-sama geng ni, dia rakaat pertama je dalam disiplin. Lepas tu tak ada dah main polis entry dekat luar masjid. Dia rakaat pertama dengan rakaat masa tahiyat akhir. Tahiyat akhir dia balik. Baiklah doktor, alhamdulillah banyak yang doktor kongsikan. Cumanya kejap je lagi satu soalan yang saya rasa mewakili para penonton di luar yang ada juga ditanyakan di siaran langsung kita di Facebook. Macam mana pula dengan khunsa? Adakah dia ada tempat khas dia dalam jemaah? Tapi jawapan itu sekejap lagi doktor ya. InsyaAllah. Kita akan tutup dulu di TV3 para penonton sekalian dan sambungan Tanyalah Ustaz selepas ini di TV9. Jadi jangan ke mana-mana, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah kembali bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah pagi yang indah, pagi Isnin ini saya yakin barangkali ada antara tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dah mungkin bersedia untuk ke tempat kerja ataupun dah ada yang awal sampai di tempat kerja tu. Alhamdulillah, teruskan disiplin anda tu. Dan Alhamdulillah juga ada antara tuan-tuan dan puan-puan yang siapkan anak kan untuk bersama-sama belajar sekejap lagi. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan anda sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru bersama dengan saya Da'i Hadari dan juga yang berbahagia Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Kita dapatkan manfaat, dapatkan ilmu berkaitan dengan ibadah, persoalan imam dan makmum. Baiklah doktor, kita nak teruskan perbincangan kita. Cumanya tadi saya ada tinggalkan satu soalan dan ramai juga bertanyakan soalan ini sebenarnya. Walaupun situasi ini hanya tuan empunya badan saja yang mengenali diri sendiri. Tentang khunsa doktor, bagaimana persoalan ini? Mungkin doktor boleh ceritakan dengan lebih lanjut bagaimana kedudukannya sebagai makmum ataupun mungkin adakah jika menjadi imam, adakah dibolehkan menjadi imam? Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi khunsa ni dalam pertimbangan fiqh Islam, dia adalah seorang yang mempunyai dua kemaluan. Ya, jadi tak berapa jelas kemaluan mana ya. Jadi dia ada kedua-duanya. Jadi ketika itu barulah dia dianggap khunsa dalam perbincangan kita, iaitu khunsa muskil namanya. Kalau khunsa ghairu muskil, itu tidak termasuk. Itu orang yang sengaja berlembut-lembut, orang yang sengaja ni lah. Tapi kemaluan dia memang lelaki atau perempuan. Cuma konon-kononnya nalurinya nak jadi yang sebaliknya. Yang itu tidak termasuk dalam perbincangan kita. Yang itu mereka itu semua kekal di atas mereka itu lelaki atau perempuan. Boleh faham Faham. Jadi kalau yang betul-betul ada dua kemaluan, jadi kami dalam majlis fatwa dulu, ada satu majlis fatwa negeri, kami dibentangkan macam mana sebenarnya ada dua kemaluan tu. Jadi dalam fatwa kita nak faham. So ditunjukkan pada kita gambar dua kemaluan tu. Memang ada manusia dalam negara kita yang ada dua kemaluan tu. Ada pernah berlaku si ibu bapanya memotong yang alat kemaluan lelaki tu untuk menjadikan dia perempuan. Itu pun kita kena fatwakan. Boleh tak ibu bapa bertindak memotong? Ibu bapa tu yang menentukan. Itu boleh boleh dibincangkan. Fatwa telah bincangkan ada di sebuah negeri. Jadi atas sebab itu
Itu saja yang kita bincang. Jadi sekarang ni kesimpulan saya, kalau dia khuntha muskil yang betul-betul macam ada dua kemaluan, dia boleh jadi imam kepada wanita sahaja. Ataupun dia boleh jadi imam kepada khuntha yang lain, tapi dia tidak boleh jadi imam kepada lelaki dengan semua jemaah besar. Kalau dia menjadi makmum, dia hendaklah duduk di saf yang berbeza dengan lelaki dan berbeza dengan perempuan, kata Imam Nawawi. Mengikut Imam An-Nawawi. Mengikut Imam Nawawi, kesimpulan dalam mazhab Syafi'i, lelaki punya saf, kanak-kanak, khuntha, perempuan. Begitu Sebab kebimbangan khuntha itu, kalau di dalam saf lelaki, dia adalah wanita. Dia banyak kewanitaannya. Kalau dia duduk dalam saf wanita, kebimbangannya dia banyak kelelakiannya. So jadi sebab itu dia ada saf yang tersendiri. Jadi itu dari sudut hukum fiqh. Tapi dari sudut perbincangan kemasyarakatan, psikologi, itu patutnya ahli-ahli fiqh kena mendalami. Sama ada itu akan menjadikan orang-orang khuntha diperkecilkan dan didiskriminasikan, itu kena bincang lain. Sebab ulama fiqh dia bincang dari sudut hukum per se kat situ, dan tidak melihat kepada perkembangan zaman pada ketika sekarang. Jadi sebab apa? Sebab khuntha muskil ini, dia bukan dia yang nak pondan-pondan ni, tak. Itu memang ciptaan Allah memang kepada kejadian dirinya. Jadi kalau kita letak dia dekat macam terasing, adakah dia akan menjadi down, akan jadi depression, mungkin rasa terasing kan? Jadi itu perlu dibincangkan di antara ulama psikologi, ilmuwan psikologi dengan ulama-ulama fiqh semasa. Jadi saya tak berani nak kata, tapi saya beritahu bahawa dari sudut Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i kata memang asing lah. Itu saja, wallahu a'lam. Itu dia, perlu dibincangkan dengan lebih lanjut lagi, Doktor, ya. InsyaAllah. Baiklah, Haji Omar Abdul Majid di talian sekarang ni. Assalamualaikum, Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Omar. Ya, saya. Banyakkah kenduri baru-baru ni dekat Pahang? Ada kenduri, tapi kenduri secara norma baru ni berbeza lah sedikit, Dai. Tak macam yang lepas-lepas lah sebelum kita ada pandemik ni. Jadi tak apalah, asal kita ni nak buat terus sekadar memberitahu kepada masyarakat kalau kita ada perkahwinan anak kita dah kahwin, itu sajalah, Dai. Ya, betul. Jadi silakan dengan soalan. Soalan saya begini, Doktor, ya. Doktor, saya daripada kecil dululah saya ada dengar lah pada benda ini. Saya ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat, Doktor. Saya perhatikan daripada saya kecil dulu, ada jemaah yang apabila sampai ke masjid, mereka tak masuk pun ke dalam masjid, Doktor. Mereka duduk di garis-garis kereta, di bawah pokok, sehinggalah khatib selesai membaca khutbah. Jadi ada setengah saya dengar pendapat mengatakan mereka ini tidak tercatat sebagai apa yang dikatakan sebagai ahli jemaah Jumaat. Jadi adakah benar perkara ini, Doktor? Yang kedua, saya nak tanya sikit mengenai ini pun daripada kecil juga saya dengar ni, biar tahu jangan keliru ni. Ada setengah pendapat mengatakan anak yang tak sah taraf ini, walaupun bacaannya baik, tetapi dia tak boleh mengimamkan solat berjamaah ini. Adakah benar juga pendapat ini, Doktor? Itu soalan saya, Doktor dan Dai. Terima kasih banyak, Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan yang sangat cerah, yang senang untuk kita faham, dan saya yakin ramai tertanya-tanya jugalah. Yang pertama, golongan bawah pokok. Bawah pokok, Doktor, khatib baca khutbah dah aqimus solah, barulah dia ramai-ramai masuk lah kan. Adakah itu tak dikira sebagai ahli Jumaat? Okey. Kemudian yang kedua berkaitan dengan anak tidak sah taraf. Adakah benar mereka tidak boleh menjadi imam? Silakan, Doktor. Baik, jadi solat Jumaat ini telah disebutkan dalam banyak nas kelebihan untuk datang awal dengan ganjaran-ganjaran yang berbeza. Kalau datang lebih awal, apa ganjaran dia, datang lewat sikit, apa ganjaran dia. Semua itu bermaksud mereka semua akan masuk ke dalam masjid dan beriktikaf. Dengan niat iktikaf. Dengan masuk ke masjid dan niat iktikaf. So jadi apabila mereka masuk ke kawasan masjid,
Campur pula sekarang ni ada dululah masa bukan Covid tu, saya ingat dekat luar masjid ni ada banyak gerai makan. So orang pakat makan dulu. So jadi orang makan dulu. So dia tak dapat pahala datang awal masjid lah, itu je. Oh ya. Dia tak dapat sebab dia makan dulu. Dia dekat luar lagi kan. Bihun sup lah semua. Bihun sup macam-macam lah kan. So sebab itu saya ingat kalau masjid dah bangsa tu memang penuh kat luar tu kan. Semua banyak masjid lah yang macam tu. Kalau masjid dekat Kuala Lumpur ni, orang kat luar Kuala Lumpur mungkin tak ada. Dekat dalam Kuala Lumpur sebab orang bekerja, orang tak ada waktu nak makan, waktu itulah dia nak makan tengah hari. So jadi dia makan dulu ataupun sebagainya. Tapi ingat lepas azan dia tak boleh dah nak pergi beli barang tau. Salah, berdosa. Ada sebahagian kata tak sah pembelian dia. Kena terus ke masjid selepas azan. Selepas azan masuk waktu kan. Azan masuk waktu. Dia dah kena masuk masjid dan dia tak boleh buat transaksi. Dalam Islam disebutkan panjanglah fasau ila zikrillah semua sekali tu kan. Maknanya dalam mazhab Syafi'i pun sebut bahawa dia dah kena masuk masjid dan dia tak boleh jual beli adalah dosa. Lepas itu lain pula ceritanya. Soalan tadi tu adalah dia duduk luar. Dia duduk luar. So jadi adakah dia tak dapat ahli Jumaat? Sebenarnya dia dapat. Dia dapat kalau dia duduk dekat tempat parking pun dia dalam kawasan masjid lah, tapi dia tak dapat pahala iktikaf. Sebab pahala iktikaf mestilah at least dalam mazhab Syafi'i dekat beranda masjid tu. Kan al-harimu lahu hukmun ma huwa harimun lah, iaitulah sahah masjid, dia punya koridor tu dianggap dalam masjid. Maka dia kena duduk area kat situ. Tapi kalau dia lambat memang dah penuh, tak macam mana kan. Tapi dia tetap, kalau orang start Jumaat, dia solat berjemaah, berjumaat, dapat pahala Jumaat tu. Dapat pahala Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i sebut, kalaulah masjid penuh dekat luar bersambung, luar yang bersambung tu tak boleh lebih daripada dalam kiraan hari ni 150 meter. Okey. Jangan yang luar tu daripada masjid tu putus tu 150 meter. Jauh sangat sampai tu tak boleh. Tak boleh. So dia kena kurang daripada 150 meter. Aku tidak, dia kena cari masjid lain lah. Kan? Macam begitu. Baik, jadi itu yang pertama. Soalan yang kedua, berkaitan dengan anak tidak sah taraf. Anak tak sah taraf ni boleh tak boleh jadi imam. Baik, jadi ini masalah dia. Sebenarnya bila anak tak sah taraf, dia tak ada dosa pada diri dia. Dosa dia pada mak ayah dia. Pada mak dia, pada ayah dia. So jadi kenapa kita nak denda dia kan? So jadi dalam Islam dia tidak ada dosa kat situ pada dia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang dilahirkan lahir dalam keadaan bersih. Jangan kita hukum dia. Dia tidak lahir dalam keadaan berdosa. Maka atas sebab itu kalau dia bacaan dia bagus dan seumpamanya ada syarat-syarat jadi imam, dia boleh menjadi imam, tak ada apa-apa masalah. Cuma yang menjadi gangguan adalah bila orang tahu dia anak tak sah taraf. Orang tu lebih teruk orang kata dia anak zina ataupun anak haram. Jadi dekat situlah yang boleh mengganggu kelayakan dia jadi imam. Asalnya dia boleh jadi imam. Sebab itulah anak tak sah taraf ni perlu tidak diberitahu kepada khalayak tentang ketidaksah tarafan dia. Patutnya tak payah. Sebab tu ada perbincangan, perlu tak mereka ni dibin kepada Abdullah ataupun tidak perlu kan. Ataupun bin kepada bapanya. Dan seumpamanya adalah perbincangan fatwa perlu bincang benda tu. Cuma supaya mengelakkan keaiban yang tak perlu kepada si anak yang tak sah taraf ini. Jadi kalau orang tak tahu, sebab aib kena disembunyikan. Kan? Jadi kalau itu aib kepada dia perlu disembunyikan dan kita tak perlu untuk membesar-besarkan. Jadi sebab itu pun bukan salah dia. Ya, betul. Bukan salah dia. Tapi bila orang dah tahu, maka dah ada sebagian orang yang jahil akan anggap dia anak haram. Macam mana anak haram jadi terus imam? Terus menghukum. Ya, pada ketika itu sudah jatuhlah kefadilat ataupun keaulawiyat, keutamaan untuk dia jadi imam. Bukan kerana dia salah, tapi kerana reputational risk. Sebab pandangan masyarakat. Sebab dari pandangan masyarakat ini, maknanya sebab tu imam tadi perlu orang yang paling bagus bacaan. Kita sebut tadi sunnah, sampaikan baju lebih bersih, sampai lebih tampan pun menjadi ukuran. Sebab dalam Islam dia ikut macam pemimpin. An-nasu taba'un li Quraisyin, manusia ikut orang Quraisy dalam perkara baik dan perkara buruk. Quraisy ini siapa? Al-a'immatu min Quraisy, Nabi kata. Imam-imam itu merujuk pada pemimpin negara pada ketika itu juga
ada daripada orang Quraisy. Sebab apa? Disebut oleh para ulama syarah dalam hadis itu, kerana mereka paling banyak pengaruh. Paling orang suka, paling banyak pengikut. Lalu lagi banyak pengikut, lagi bagus untuk jadi imam, sebab bila orang suka satu imam ini, bacaan dia bagus, maka dia sangat sesuai untuk jadi imam. Tapi bila mana dia punya reputasi sudah tercela dengan sebab tuduhan anak ataupun anggapan anak zina, maka keutamaan dia kurang. Itu saja. Bukan dia tak boleh. Dia boleh jadi imam, dia sah jadi imam, tapi keutamaan dia jadi kurang bila mana diketahui dan masyarakat punya pandangan. Itu saja. Baik. Allahualam. Baik, itu dia. Okey, baik doktor. Kita nak tanyakan lagi berkaitan dengan sirah. Ada kaitan soalan saya sekejap lagi dengan sirah Nabi SAW. Cumanya kejap lagi doktor ya. Baiklah, kepada anda semua, kalau nak tahu apakah soalan yang saya nak tanyakan kepada doktor dan apakah antara jawapan-jawapannya, sekejap lagi. Baik, terus bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih terutamanya kepada anda semua para penonton Tanyalah Ustaz yang mungkin berada di tanah air, juga berada di luar negara, juga sahabat handai kita yang berada di negara-negara jiran, Singapura, Indonesia, Brunei dan lain-lain. Kerana anda menonton kami, terus menonton kami, dan kami teguh berdiri di sini atas sokongan anda semua. Terima kasih para penonton sekalian. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bicarakan tentang ibadah, persoalan imam dan makmum bersama dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Okey, ramai yang tanya ni doktor. Facebook doktor apa doktor? Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Jadi mungkin kalau ada soalan-soalan boleh terus bersama dengan doktor di Facebook juga lepas ini insya-Allah. Baiklah doktor. Saya nak tanyakan soalan ini mewakili para penonton di luar berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Pernah berlaku seorang sahabat Rasulullah SAW ditegur oleh Rasulullah kerana beliau nak dapatkan rakaat pertama dengan Rasulullah tu, beliau terlewat. Jadi apa yang beliau lakukan ketika Rasulullah nak rukuk, beliau takbir walaupun ketika itu beliau berada di muka pintu masjid. Kemudian sedikit demi sedikit jalan sehinggalah bersama dengan para jemaah yang lain. Mengapa begitu besar takbir bersama dengan imam itu? Silakan doktor. Baik, jadi kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i telah dibahagikan makmum itu kepada makmum muwafiq dan makmum masbuq. Ya. So makmum muwafiq ini yang dapat takbir dan Fatihah bersama imam. Bersama imam. So fadilat jamaahnya bertambah dengan banyaklah. Iya. So jadi berbanding dengan makmum masbuk ya. Jadi atas kerana sahabat ini ingin mendapatkan bukan hanya sekadar rakaat ya, dan juga rakaat satulah. Iya. Dan juga nak dapatkan muwafiq itu, maka dia tapi yang tak salah saya, dia rukuk terus kan. Ya betul. Dia bukan dia nak dapat rakaat. Nak dapatkan rakaat. Dia bukan dapat muwafiq, dia nak dapat rakaat lah. Dia makmum masbuk dah. Iya. Maka lepas tu dia bergerak dalam keadaan rukuk. Ya, betul. Jadi bayangkanlah macam mana orang merukuk kan. So jadi Nabi tahu selepas itu, Nabi kata jangan diulangi lagi lepas ni ihris, iaitu kamu kena ambil berat, datang lebih awal maksudnya. So jadi jangan ulang lagi kan. So jadi ada ulama berbeza pendapat, perkataan jangan ulang tu maknanya tidak perlu, maknanya solat tu sah. Ada yang lihat maknanya jangan ulang tu, jangan buat lagi macam tu kan, dan macam-macam lah. Jadi itu adalah keadaan dia bagi Nabi memberikan maklumat kepada kita supaya datang awal lah. Dan juga rakaat itu juga menjadi salah satu dalil bahawa man adraka ruku' ma'al imam faqad adraka raka'ah, iaitu siapa yang dapat rukuk bersama imam maka dia adalah dapat rakaat. Jadi dalam mazhab Syafi'i dibincangkan panjang, yang saya baca daripada kitab Al-Aziz Syarhul Awajiz itu ada banyak pendapat. Ada yang kata kena macam ni dia imam tu tengah rukuk, dia dapat Allahu Akbar, dia pun rukuk, dapat sekejap je dengan imam, dia dapat. Tapi bagaimana kalau dia Allahu Akbar, dia tengah rukuk macam ni, imam bangun. Imam bangun So jadi pada ketika itu ada khilaf.
kalau dia ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i khususnya, ada yang kata dapat rakaat, ada yang kata tak dapat. Tapi maknanya majoriti dalam mazhab Syafi'i kata tak dapat. Tak dapat. Dia kena dapat, dia kena sempat bersama imam dalam rukuk itu adalah lebih kuat lah. So jadi itulah dia antara sebab sahabat tu duduk rukuk dulu tu. Allahu alam. Itu dia. Tapi begitu besarlah ganjaran kepada mereka yang dapat takbir bersama dengan imam, kan. Itu dia, subhanallah. Baiklah, di Facebook Doktor, ada soalan daripada Izzuddin. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Dr. Da'i serta warga kru. Waalaikumsalam. Masjid dan surau-surau mula dibuka kepada jemaah mengikut kapasiti tertentu yang dibenarkan berdasarkan kapasiti di tempat masing-masing akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara kita sebelum ni. Masalah yang melanda jemaah kini adalah saf mengikut kedudukan sejadah yang dibentangkan, bukan mengikut saf yang sudah dibuat di kapet masjid. Apa pandangan doktor mengenai permasalahan ini? Baik, jadi kalau dalam pandangan fiqh Islam, keempat-empat mazhab sepembacaan saya bersetuju bahawa kiraan rapat saf itu adalah daripada tumit. Tumit. So jadi kalau kita nak tengok, jangan tengok ujung jari, sebab ujung jari ada orang kaki dia besar sikit, kecil sikit, so tengok tumit. Tengok tumit. Tengok tumit. Jadi bila tumit tu sama, kira-kiranya sudah menepatilah sama selari itu. Tapi cuma tak rapat lah, sebabnya kena berjarak, kan. Jadi maknanya boleh kita tengok saf sejadah dia, kalau kaki dia tanpa lihat pada sejadah adalah sama tempat berdiri dia, maka sudah dikira mencukupi salah satu keperluan dalam solat berjemaah. Kerana Nabi punya dalam satu hadis yang dikatakan dhaif dalam oleh Syu'aib Arnaud, dalam Abu Daud, dia kata bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salah, apabila Nabi nak mendirikan solat, akhadha bi yaminihi thumma iltafat, kemudian Nabi akan pergi sebelah kanan, dia akan tengok. Nabi pun kata i'tadilu sawu sufufakum, kan. Jadi betulkan diri kamu dan lurus dan rapatkan saf. Dan sama juga dengan sebelah kiri. Jadi Nabi akan buat begitu. Tapi dalam keadaan kita COVID ini, maka kita boleh buat salah satu pun dah baguslah. Itulah kita selari saf itu betul, tapi walaupun tak rapat. Wallahu alam. Baik Doktor, mungkin sebelum kesimpulan ataupun pelan tindakan kita, ada dua soalan daripada Siti Nurbayah ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i dan kru. Waalaikumsalam. Adakah akan hilang dan kurang pahala solat berjemaah itu jika para makmum membiarkan barisan saf itu tidak penuh dan membiarkan kosong kerana membuat barisan saf yang lain walaupun telah diarahkan oleh imam tersebut? Contohnya, penuhkan saf depan dulu, macam itulah. Kemudian yang kedua, adakah solat berjemaah ini juga mengajar kita menjadi makmum yang berdisiplin dan mematuhi arahan ketua atau imam yang mengetuai solat jemaah itu? Silakan Doktor. Baik, betul kurangnya pahala berjemaah kalau biarkan saf kosong itu asalnya daripada hadis yang sahih yang mana disebutkan oleh dalam Imam Anas bin Malik, dalam satu hadis, aqimus sufufakum wa tarasau, kamu kena kemaskan saf kamu dan rapatkan. Fawalladhi nafsi biyadi, demi nyawaku berada di tangannya, Nabi kata, inni la ara syaitan baina sufufikum, aku nampak syaitan berada di antara saf kamu. Jadi bila kita membiarkan kosong tanpa kita penuhkan, tanpa sebab lah, kalau ada sebab ada najis kat situ ke, ada apa-apa ke, lainlah. Tapi kalau tak ada apa-apa sebab yang muktabar, maka syaitan akan duduk situ. Maka kalau kita jarak sangat dengan orang, kalau dalam keadaan tak ada penyakit wabak, maka akan ada syaitan duduk situ. Dan syaitan tu kerja dia apa? Dia akan mengganggu dan mewaswaskan kita sampai kita lupa dan kita tidak khusyuk. So jadi ini hadis yang sahih. Sebab itu pahala tu Allah yang mengetahui, tapi maknanya dia akan membuka jalan kepada syaitan untuk berperanan mewaswaskan sampai imam pun jadi waswas, kan. So jadi itu yang berlaku untuk yang pertama. Jadi imam bila arahkan kena ikutlah. Betul lah. Soalan kedua tu memang innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk kamu ikut.
Kan? So jadi memang juga Nabi ada sebut dalam satu hadis yang lain bahawa mencuri dalam solat, iaitulah kamu lebih laju daripada imam kamu. Kan, jadi ni budak-budak banyaklah, tapi ada orang tua macam ni juga, tak sengaja tak apa, tapi jangan sengaja tak sabar-sabar kan. Sebab itulah warka'u ma'ar raki'in. Dan apabila disebut dalam satu hadis, apabila iza sajad, iaitulah bila imam telah sujud fasjudu, kan, iaitulah bila telah sujud. Jadi dekat sini ada ulama bincang, macam mana kita nak sujud? Maknanya imam bergerak nak sujud, kita pun follow atau macam mana? Ataupun selesai imam tu dah sujud, betul. So jadi ada satu qaul yang saya rasa macam paling selamat lah, iaitu bila disebut sajadah, imam tu telah sujud. Jadi imam dah sujud, dah Allahu Akbar, dah habis bar dia tu, dan dia dah sujud, kita baru start. Bukan imam bergerak pun kita bergerak supaya kita tak cepat dia. Sebab ada imam yang dia baru bergerak tapi dia ni orang tua, lambat, perlahan. So jadi kita tercepat pula. Itu tak nak tu. So jadi sama juga masa rukuk, sama juga masa berdiri dan lain-lain. So jadi memang betul Islam sentiasa mengajar kita 5 kali sehari, khususnya kepada lelaki, untuk belajar mentaati pemimpin dalam perkara yang betul supaya ia akan mengukuhkan. Sebab itu kalau solat 2 jemaah diharamkan, dan tak sah mengikut sebahagiannya. Kalau ada imam ratib, imam yang dipilih oleh pemerintah, dia solat, kita tak setuju dengan parti dia, kita buat solat jemaah yang lain, tak boleh. Berdosa, tafriq bainan nas. Tak boleh. Tapi kalau dia dah habis, kita buat solat lain, lambat sampai, itu tak ada masalah. Tapi kalau sengaja 2 jamaah dalam satu masjid, tidak dibolehkan dalam pelbagai mazhab pun sama saja. Begitu, wallahu alam. Itu dia. Baiklah, doktor, doa daripada doktor untuk penutup program kita pada pagi ini. Silakan. Jadi alhamdulillah, kita sama-sama berdoa supaya diselamatkan daripada penyakit wabak ini, dan juga diberikan ketahanan, kesabaran atas ujian ekonomi, ujian kesihatan ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illa anta Al-Halimul Azim, Rabbul Arshil Azim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Anta Syafi la shifa illa shifa wa shifa la yughadiru saqama. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala wal covid. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna na'udzubika kalimatika tammati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lamah wa min sayyi'il asqam wal amrad wa min isabati covid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Alamin. Terima kasih kepada Dr. Zaharuddin kerana sudi bersama dengan kami dan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada masa depan, Doktor, ya. Baiklah, para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya, Da'i Sado, Da'i Hakim di mana beliau akan bersama dengan tuan guru kita semua, iaitu Ustaz Roslan Muhammad. Kita akan dapatkan manfaat tentang taubat berulang kali, insyaAllah esok. Jangan terlepas, ya. Para penonton sekalian, kita bicarakan tentang solat kerana as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Kerjakanlah dengan khusyuk. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan berjaya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Saya Da'i Hadari, mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.